ودادا ليكن حبك للأرض بداد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Tiati. Saya akan menerangkan sedikit berkaitan unsur kebudayaan dalam filem Fatih. Apa yang saya dapat dalam filem Fatih tu, unsur kebudayaannya ada 3 yang saya dapat. Yang pertama ialah kesenian, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah tulisan dan bahasa. So, yang pertama kesenian adalah seperti ukiran-ukiran yang terdapat dalam filem tu, serta bentuk rumah, yang mana rumah yang diorang bina tu tidak ada bumbung, tidak mempunyai bumbung. Bumbungnya hanyalah rata sahaja. Seterusnya berkaitan ekonomi, mereka melakukan jual beli di kedai-kedai, tetapi kedai itu berhampiran dengan tepi jalan, serta mereka juga ada membuat perdagangan. Okey, dan yang terakhir adalah bahasa dan tulisan. Mereka menggunakan bahasa Turki untuk bahasa perbualan seharian, tetapi bagi tulisan untuk surat menyurat tu, diorang akan menggunakan bahasa Arab. Sekian daripada saya, sebab sedikit apa yang saya dapat untuk kepelbagaian budaya dalam filem yang saya dah tengok ni, filem Fatih. Assalamualaikum. Hari ini saya hendak membentangkan tentang tajuk kepelbagaian unsur budaya yang terdapat dalam sesuatu tamadun dalam filem Fatih 1453. Pas menonton filem Fatih 1453, terdapat 3 unsur kebudayaan yang saya dapat daripada filem tersebut. Yang pertama yang saya dapat dalam filem Fatih 1453 adalah organisasi sosial. Dalam filem itu menunjukkan adanya hidup masyarakat dan adanya kegiatan jual beli yang berlaku di pasar-pasar yang dibuka di tepi jalan di dalam kawasan tersebut. Antara barang-barang yang dijual adalah seperti roti, buah-buahan, ubi kayu dan sebagainya. Selain itu, mereka bekerjasama dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ketika Sultan Mehmed memerintahkan mereka untuk membuat bangunan, mereka saling bekerjasama dalam mengangkat simen dan batu-batu ke atas bangunan. Unsur kebudayaan yang kedua yang terdapat dalam filem Fatih 1453 iaitu unsur keagamaan. Di dalam filem itu menunjukkan terdapat berbagai agama, antaranya agama Islam dan agama Kristian. Pada minit ke-332 dalam filem tersebut menunjukkan bahawa Sultan Murad sedang membaca Al-Quran, yang menunjukkan itu adalah ciri-ciri seorang Muslim. Seterusnya, pada minit ke-247 dalam filem tersebut, kita dapat melihat bahawa seorang wanita melakukan gerakan dengan meletakkan tangannya di bahu kanan, kiri, atas dan bawah yang menunjukkan tanda salib. Seterusnya, terdapat babak yang menunjukkan beberapa orang di istana sedang pergi ke gereja dengan memakai pakaian yang mempunyai tanda salib padanya. So, yang ketiga yang terdapat dalam filem tersebut adalah teknologi. Filem itu menunjukkan pada zaman itu mereka menggunakan surat sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maklumat dan berita tentang sesuatu perkara. Dan itu mereka juga menggunakan peta untuk mengatur strategi. Seperti yang ditunjukkan di dalam filem tersebut, Sultan Mehmed meletakkan peta di atas lantai dan menggunakannya untuk mengatur strategi. Demikianlah 3 unsur yang saya dapat daripada filem Fatih 1453. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Adil binti Muhammad Nawawi daripada SMPI 1. Saya akan menerangkan tentang soalan 2, iaitu isu utama dan ciri-ciri ketamadunan Islam dalam filem Fatih 1453. Filem Fatih 1453 merupakan filem dengan latar epik sejarah akan perjuangan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu bertujuan penaklukan kota Konstantinopel. Peperangan besar antara Kesultanan Turki Uthmaniyah dengan Empayar Byzantine atau Romawi Timur diakhiri kemenangan gemilang oleh pasukan Turki Uthmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Semasa hayat baginda Rasulullah SAW, baginda telah meriwayatkan Konstantinopel akan jatuh ke tangan seseorang pemimpin yang baik, tentera yang baik dan rakyat yang baik. Selepas kewafatan baginda SAW, terdapat beberapa khalifah umat Islam yang berusaha untuk merealisasikan sabda baginda itu. Antara khalifah tersebut ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muawiyah dan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun, kesemua usaha itu menemukan kegagalan. Pada 27 Rejab 835 Hijrah bersamaan 29 Mac 1432 Masihi, Sultan Muhammad II dilahirkan. Sejak dalam boya lagi, seorang alim ulama Syekh Samsuddin Al-Wali telah menjangkakan bahawa baginda bakal mencipta sejarah yang besar. Sejak itu, baginda dilatih hidup bersederhana, dididik dengan ilmu agama dan ilmu peperangan.
Setelah menaiki tahta menggantikan ayahndanya pada usia 19 tahun, beliau mula menjalankan usaha untuk membuka semula kota Konstantinopel bagi merealisasikan sabda Nabi Muhammad SAW yang berkata bahawa kota tersebut bakal ditawan oleh pemimpin, tentera dan rakyat yang baik. Maka baginda bukan sahaja berusaha menjadi pemimpin yang baik, malahan mendidik bala tentera dan rakyatnya sebaik-baiknya. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang soleh, iaitu tidak pernah meninggalkan solat fardu, solat sunat rawatib dan solat tahajud sejak belaga. Serta mengamalkan puasa sunnah, beliau juga mendidik anggota tenteranya untuk solat sunat berjemaah sebelum memulakan peperangan. Di sini menunjukkan sifat Rabbani, iaitu ketuhanan. Rancangan awal Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menakluki kota Konstantinopel. Yang pertama ialah dari sudut militer, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih berusaha menyediakan segala kelengkapan dan keperluan yang penting dengan rapi untuk menakluki kota itu, seperti memperkukuhkan persenjataan. Seterusnya, menyiapkan strategi perang, iaitu plan peperangan untuk tentera, dan Sultan Muhammad Al-Fatih juga meningkatkan logistik ketenteraan. Selain mengajar seni dan strategi perjuangan, beliau juga mengajar nilai tauhid dan keislaman sehingga memiliki roh jihad, kerana inilah senjata paling kokoh untuk meraih kemenangan dalam peperangan. Di sini menunjukkan ciri-ciri tamadun Islam, iaitu seimbang rohani dan jasmani, iaitu Islam tidak pernah memisahkan kedua-dua unsur ini daripada kehidupan manusia. Yang kedua ialah dari sudut diplomasi, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengikat kembali hubungan dengan negara-negara sekitar yang pernah menjadi taklukan 6 orang Sultan Turki sebelum beliau, dan bertujuan menghilangkan pengaruh Rom Timur, iaitu Empire Byzantine atau Romawi Timur. Ciri-ciri tamadun Islam di sini ialah nilai keadilan dan keterbukaan, iaitu sikap keterbukaan dalam konteks ini bermaksud tamadun Islam tidak terbatas kepada sempadan tertentu, malah menggalakkan pemberian unsur-unsur yang terdapat pada kaum lain jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh itu, tamadun Islam semakin berkembang dan meluas di serata dunia. Okey, seterusnya saya ingin menceritakan tentang detik-detik menuju peperangan. Pada 26 bulan awal 827 Hijrah bertetapan dengan 6 April 1453 Masihi, Al-Fatih memimpin langsung pasukannya. Seramai 4 juta tentera mula mengepung kota Konstantinopel dari arah darat, iaitu melakukan strategi menolak 70 buah kapal selama 1 malam je. Beberapa hari kemudian, pada 22 April 1453 tu, pasukan Konstantinopel dia rasa takut terhadap pasukan Al-Fatih yang sudah berada di tanduk emas mereka, yang dikejutkan oleh kapal-kapal Al-Fatih yang telah menguasai perairan tersebut. Dan tembakan meriam pun macam dilepaskan, yang membuat tembok Byzantine tu hancur. Strategi lain yang mengagumkan adalah Al-Fatih tu dia membuat terowong bawah tanah yang menuju terus ke tengah kota. Kepimpinan sifat sederhana Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia terserlah apabila beliau sendiri yang telah membuka baju dan serbannya, lalu mengangkat batu dan pasir bersama rakyat jelata ketika membuat terowong dan membina benteng Rumeli Hisari. Perbuatan baginda telah menyebabkan ulama-ulama serta menteri-menteri berasa malu dan terpaksa ikut serta melakukan kerja-kerja berat tu. So Sultan Al-Fatih kat sini kita boleh kira dia sebagai pemerintah yang bijak, adil dan bertanggungjawab. Seterusnya, pertempuran tu dia berlaku selama 54 hari tau berturut-turut, iaitu tepatnya pada 29 Mei 1953 Masihi. Akhirnya kota Konstantinopel tu takluk kepada Al-Fatih. Kemudiannya Al-Fatih tu serta pasukan dia turun dan bersujud sebagai syukur atas kemenangan dan mengucapkan selamat kepada pasukannya. Al-Fatih ni dia mendoakan mereka yang gugur dan syahid. Lepas tu beliau juga ada berpesan kepada pasukannya supaya yang para tawan perang tu haruslah diperlakukan dengan baik dan lemah lembut. Beliau juga dikenal sebagai pemerintah yang dekat dengan jiwa rakyatnya, iaitu beliau tidak pandang melalui agama, bangsa, bahasa seseorang sama ada Islam ataupun Kristian dan sebagainya. Oleh sebab yang demikian, beliau lebih dihormati dan disayangi. Berbagai akhlak mulia yang kita dapat peroleh daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain itu, beliau juga seorang pemimpin yang adil, kuat, bertakwa kepada Allah. So dekat sini kita boleh nampak yang ada kesatuan dalam kepelbagaian.